Terima kasih Saudara Iqbal atas soalan yang diberikan. Sama-sama Puan Yuisan, sila teruskan Puan Yuisan, kita sudah kesusahan masa. Saya ingin menegaskan di sini bahawa unsur perbezaan agama adalah unsur yang paling sensitif mampu menggugat hubungan antara kaum, kerana unsur keagamaan ini tidak boleh disentuh oleh etnik lain kerana ianya satu penghinaan yang besar terhadap agama nenek moyang kami. Sekadar mengajak kawan daripada etnik Cina untuk mengenal dan memeluk agama Islam, ianya sesuatu yang boleh diterima oleh kami. Tetapi apabila orang mengajak tersebut mencari keburukan agama kami demi memenangkan hati kami, ianya merupakan sesuatu yang sensitif. Ini kerana semua agama menggalakkan penganutnya berbuat baik dan mengajar nilai yang baik untuk dicapai bersama. Saya juga bersyukur berada di negara Malaysia yang mempunyai perlembagaan yang amat berguna dalam mengembalikan hubungan di antara kaum, iaitu dalam hal keagamaan. Walaupun dalam perlembagaan persekutuan telah mencatatkan bahawa agama rasmi negara Malaysia adalah agama Islam, etnik lain seperti Cina dan India, mereka bebas untuk menganuti agama masing-masing dan dihalang untuk merosakkan rumah ibadat etnik lain yang merupakan kesalahan dalam Undang-Undang Malaysia. Contoh, peristiwa yang berlaku kebelakangan ini iaitu kecurian tokong sami etnik agama lain telah diselesaikan oleh pihak polis dan pencurinya telah ditangkap. Ya, saya yakin perbezaan agama yang diamalkan merupakan unsur yang paling sensitif pada pandangan saya. Apa pula pendapat Iqbal dalam hal ini? Apakah unsur yang paling sensitif menurut pandangan saudara Iqbal yang mampu menggugat hubungan di antara kaum? Terima kasih Saudari Yuisan atas soalan yang diberikan. Sama-sama Encik Iqbal Hisham, sila teruskan Encik Iqbal, kita sudah kesuntukan masa. Saya ingin menegaskan di sini bahawa perbezaan makanan etnik yang terdapat di negara Malaysia adalah unsur yang paling sensitif yang mampu menggugat hubungan antara kaum kerana terdapat sebahagian etnik lain mempersendakan makanan tradisional etnik yang lain seperti Maroko. Ianya dikatakan makanan yang paling tidak sedap kerana mengandungi rempah yang berlebihan. Maroko ini tersohor dengan makanan etnik India. Perkara ini menjadi sensitif apabila individu dari etnik lain telah memuat naik status etnik makanan etnik tertentu ini tidak sedap. Ini akan melahirkan stigma yang tidak baik di antara kaum kerana mempersedakan makanan tradisional mereka. Memperlekehkan apa yang dimakan oleh etnik lain merupakan suatu perkara yang amat sensitif. Sebagai contoh, kaum Melayu memperlekehkan etnik Siam dan Cina memakan makanan eksotik yang dianggap kotor dan menjijikkan. Segelintir etnik Cina mereka ini terbiasa memakan makanan yang agak eksotik dan menggelikan di hadapan etnik lain. Hal ini dapat dilihat sejak kebelakangan ini sebelum COVID-19. Ianya menjadi sesuatu yang amat sensitif apabila etnik Melayu menyatakan COVID-19 berpunca dari etnik India yang tertagih memakan makanan eksotik seperti babi, katak, ular, labi-labi dan siput babi. Menurut Islam, makanan terbahagi kepada dua makanan, iaitu halal dan haram. Makanan haram adalah makanan apabila kita memakannya, ianya boleh mendatangkan mudarat kepada kesihatan kita seperti memakan daging babi dan sebagainya. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, minumlah kamu makanan yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Di sini sekali lagi saya tegaskan bahawa unsur paling sensitif menurut pandangan saya adalah memperlekehkan makanan tradisional etnik yang lain. Ianya mampu menggugat hubungan antara kaum. Terima kasih Puan Yuisan kerana sudi meluangkan masa bersama saya untuk membincangkan isu sensitif yang mampu menggugat hubungan
di antara kaum. Saya tinggalkan dengan pantun penutup bicara. Bunga dedak di atas bara, anak dosum pasan pelita. Kalau tersilap, tutur bicara. Jemari disusum, maaf dipinta. Sama-sama Saudara Iqmal, saya juga ingin meninggalkan pantun penutup kata untuk Saudara Iqmal. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.